Okey, kita mula. Okey, bagi melicинkan perjalanan program pada pagi ini, mohon semua peserta untuk mematikan mikrofon. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panel, bolehlah menulis pada ruangan mesej. Okey, link kehadiran akan diberikan pada jam kedua nanti. Diharapkan semua peserta dapat bersama-sama mengikuti program kita sehingga ke penghujungnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Haji Ahmad bin Rahim, Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan. Yang berusaha Ustaz Muhammad Zawawi bin Muhammad Ali, Pemangku Timbalan Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan. Yang berusaha Hajar Rashidah binti Mat, Ketua Sektor Kecemerlangan Pelajar dan Pensyarah Kanan di Jabatan Kecemerlangan Akademik, merangkap penyelaras program Towards First Class dan juga selaku ahli panel kita pada hari ini. Okay. Seterusnya dua lagi ahli panel kita pada hari ini iaitu yang berusaha Dr. Nur Hasliza binti Abdullah, Penolong Ketua Jabatan Matematik, dan yang dihormati Puan Azrizan binti Abu Bakar, Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajar Melayu. Seterusnya ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, ketua-ketua sektor, pensyarah cemerlang, pensyarah kanan, para pensyarah pegawai pengurusan, staf sokongan dan tidak lupa siswa-siswi pendidik yang saya kasihi sekalian. Okey, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat teruskan lagi pengisian program Towards First Class menuju puncak komitmen kami 2021 hingga 2025 bagi slot IPG KSM Learning Festival, iaitu pembelajaran kendiri aplikasi digital siri 3 iaitu Word Wall, Jamboard dan OneNote. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta dan saya mengalu-alukan kehadiran semua peserta pada program program kita pada hari ini. Okey, baiklah. Bagi mendapat keberkatan program ilmiah kita pada pagi yang berbahagia ini, saya persilakan saudara Muhammad Nur Hadi Syafi'i bin Hasnizam, YDP JPP kita daripada unit PAI 1 untuk memimpin bacaan doa. Persilakan Hadi. Terima kasih Kak Amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai seorang bakal guru yang cemerlang dan hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah majlis ilmu kami pada hari ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota tubuh badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan juga agama. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina ولا معنا ولا من يتبعنا شكينا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Nur Hadi Syafiee atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, seterusnya tanpa melengahkan masa, saya persilakan panel kita yang pertama, Dr. Nohasliza binti Abdullah, penolong Ketua Jabatan Matematik untuk memulakan perkongsian aplikasi digital iaitu aplikasi WordWall. Persilakan, Doktor. Sekejap Okey. Dah dapat dah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Moderator Cik Amni Safia. Nara tak ada kan? Tak ada kan dalam ni? Pengarah tak masuk lagi. Akan masuk, okey, tak apa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Ketua Sektor Kecemerlangan Pelajar, para syudah berkhidmat, pensyarah-pensyarah cemerlang, pensyarah-pensyarah kanan, pensyarah, pegawai pengurusan, staf sokongan serta pelajar-pelajar yang dikasihi semua. Okey, untuk bahagian saya akan memberi penjelasan berkaitan dengan aplikasi WordWall. Okey, saya akan paparkan apa yang perlu awak faham dulu berkaitan dengan WordWall. Okey, saya mulakan apa itu WordWall. Sebenarnya aplikasi ni kalau pelajar biasa dia suka explore dalam Google, dia akan terjumpa perkataan ni. Dan aplikasi ni senang saja untuk diaplikasikan, dilaksanakan dalam apa saja aktiviti yang kita lakukan. Nanti saya akan bagi penerangan yang lengkap lah untuk pemahaman semua macam mana dari segi pelaksanaan dan juga penggunaannya. Okey, apa itu WordWall? Dia ni kalau nak guna tu memang kita rasa pada peringkat awal kita rasa susah, tapi apabila kita dah terbiasa menggunakannya, dia rasa macam kata mudah dan juga sangat menarik serta seronok digunakan, dan memang sesuai sangat aplikasi ni untuk semua pelajar kita, untuk guru-guru pelatih kita menggunakannya semasa pengajaran. Sangat berguna. Okey, ia adalah berpotensi untuk mengukuhkan pemahaman dan menarik minat untuk belajar berintegrasikan teknologi. Okey, dan WordWall ni adalah aktiviti manipulasi secara hands-on. Pelajar boleh sebenarnya bukannya pensyarah atau guru ataupun pelajar, mana semua boleh terlibat dalam aktiviti ni, boleh membina sendiri aktiviti ni ya. Ia dilakukan dalam dunia maya WordWall. Sekejap saya tengok online. Okey, dalam dunia maya WordWall, terutama semasa melakukan tugasan. Ia juga boleh dijadikan satu permainan dunia maya di mana gabungan permainan sambil belajar diterapkan dalam kalangan pelajar. Bermain ni adalah satu keseronokan biasanya dalam dunia pelajar. Dia akan merasai pengalaman sendiri semasa manipulasikan sesuatu bahan secara hands-on. Okey, apa kebaikan WordWall ni? Interaktif dan boleh digunakan di mana-mana peranti. Nak guna di laptop pun boleh, di PC pun boleh, di handphone, Android, semua sahaja handphone yang ada di dalam dunia ni boleh digunakan. Okey.
ciri interaktif boleh dipaparkan dalam tema yang berbeza. Okey, ini yang ni saya akan terangkan. Dia ada banyak sangat pilihan interaktif yang kita boleh bina untuk kita create aktiviti lah. Tugasan pelajar lebih mudah dan memudahkan pensyarah sebagai tambahan latihan. Sebagai kami, untuk kami pensyarah boleh kata membina satu aktiviti untuk pelajar dan pelajar berjawab dan kita dapat respon terus daripada aktiviti tersebut. Okay, inilah gambaran awal apa itu word wall. Okay, apa yang perlu awak tahu untuk memulakan word wall ni, kita perlu sign up lah, biasalah. Sign up menggunakan email. Okay, email ni apa-apa saja email, tak kisahlah. Bukan edu, bukan yang ada .edu, .my pun tak apa, yang personal ke pun tak apa, tak kisah. Ataupun kita guna email adik kita, kakak kita, mak ayah kita pun boleh untuk kita sign up benda ni untuk kita teruskan kita create aktiviti. Namun untuk word wall ni dia hanya untuk 5 aktiviti sahaja. Tapi dia boleh di-upgrade. Lepas ni saya akan ulas lebih jelas. Okay, 5 aktiviti kalau kita sign up secara free. Okey, mungkin tertanya-tanya berapa lama tempoh biasanya kalau kita sign up free dah 7 hari kan dia bagi. Tak, ini tak. Asalkan dalam satu hari kita dah create 5 aktiviti, tu dah habis dah. Dah habis dah untuk satu email. Okey. Ini gambaran awal dulu saya terangkan, lepas ni saya detailkan. Okey, terusnya pelbagai interaktif dicadangkan. Pelbagai bentuk interaktif lah yang dicadangkan berbelas-belas semuanya. Okey, ini yang perlu awak tahu. Okey. Untuk mulakan, dia senang je. Buka Google, type word wall, dia akan keluar paparan ni. Lepas tu kita klik di word wall create better lesson tu. Okey, klik, dia akan keluar untuk sign up. Okey, itu yang pertama. Okey, tapi sebelum tu dia akan keluar satu paparan macam upgrade ni, upgrade your account ni. Pada peringkat awal kita sign up, kita guna basic, guna free. Okay, interaktif yang dia bagi ada 18. Ya, ada 18 jenis interaktif yang dia tawarkan kepada kita. Tetapi untuk basic free ni hanya 5 aktiviti sahaja yang boleh kita create. Selepas 5 aktiviti, untuk email tersebut dah tak boleh guna dah. Kalau nak guna aktiviti, nak create aktiviti lain, kita guna email yang lain pula untuk 5 aktiviti. Ini untuk basic sahaja. Tapi misalnya, kalau kita dah habis basic free 5 aktiviti, kita nak guna akaun yang sama juga, kita upgrade. Tapi upgrade kena bayar lah. Mungkin kalau standard RM10 satu bulan, dia ada interaktif 18 jenis dan unlimited. Unlimited, awak nak create banyak mana pun tak kisah. Tapi kena bayarlah tiap-tiap bulan RM10, RM10. Okey, kalau nak tambah lagi pro, ada bayaran dia RM15 satu bulan. Ni banyak lagi aktiviti dia, 32 dan unlimited. Nak bina setakat mana pun tak kisah, tanpa had. Okey, ini kalau pembayaran lah. Kalau tak nak bayar, kita kena guna akaun yang lain lah. Maknanya kali pertama kita guna yang epembelajaran.edu.my, dah habis dah 5 aktiviti, dah tak boleh guna. Tapi aktiviti tu masih boleh digunakan sampai bila-bila. Yang penting link tu mesti simpan. Okay, link tu mesti simpan. Dia boleh guna sampai bila-bila. Okay. Okay, dah tadi paparan tadi, apabila kita buka Google, kita type word wall, dia akan keluar ni. Dan yang tadi yang bayaran tu dia ada bahagian bawah lah, saya tunjuk tu awal ni supaya lebih tahulah apa kebaikan, apa keburukan untuk word wall ni. Okey, ini paparan dia. Okey, untuk paparan ni kalau misalnya tak ada lagi, kita tak login lagi, maknanya kita tak sign up lagi selama ni, kita akan klik di sign up ni lah. Okey, ni untuk start aplikasi ni. Okey, ini untuk mulakan. Biasanya dia ada 2 pilihan, sama ada kita sign in with Google ataupun kita type je email kita, password kita login. Tapi biasanya
kita ambil yang ni. Sign in with Google ni. Itu lebih pantas lah, sebab apabila awak klik di sign in with Google ni, dia terus pada Gmail awak. Awak ada pilihan dah list untuk Gmail yang kita email yang kita nak. Itu lebih senang lah berbanding dengan yang ni lah. Tapi tak ada masalah pun, dia lebih kurang sama je sebab kita nak guna email yang sama kan. Okay, dah settle ni. Okay, ini sedikit lah easy as 1 to 3. Dia memanglah mula-mula apabila dah sign up semua tu, apabila dah keluar paparan dia tu, kita pun boleh pilih lah template apa yang kita nak yang dia bagi interaktif tu. Template tu interaktif, ada 18 tu kan, yang free punya, dan yang upgrade lagi sampai ke 32 kan. Okay, enter your content. Content tu kalau kita nak pilih interaktif quiz, kita binalah soalan. Lepas tu ada ABC semua. Lepas tu yang ketiga kita boleh print. Dia ada kelebihan print. Tapi sebenarnya tak perlu pun print sebab kita dah ada link, kita boleh simpan sampai bila-bila lah link tu. Okay. Okay, ni paparan dalam. Okay, dah masuk semua, dah sign up semua. Okay, ini paparan dalam dia. Okay, saya guna email saya nursliza18 ni yang pembelajaran.edu.my. Okay, di dalam ni dia ada features. Ini dia sekadar pengenalan, buat world, ciri-ciri apa ini boleh baca je sini. Okay, community ni dalam WordWall ni ada kelebihan. Kalau misalnya awak create activity, awak publish, okay, dia akan masuk dalam community dan satu dunia boleh menggunakan activity awak tu. Maknanya awak bagilah kata orang lain menggunakannya, tak apa, tak ada masalah. Publish lah lepas ni. Nanti saya akan tunjuklah cara nak publish tu. Okay, my activity ni, activity yang awak create, semua ada 5 ke berapa ke dalam tu. Kalau upgrade unlimited lah, banyak lah dalam tu aktiviti kita yang akan letak di bawah my activities ni. Okay, ni result ni, bila kita create activity, kita bagi link kepada pelajar, pelajar akan jawab, kita akan dapat result tu. Okay, dan okay, kita nak mulakan untuk bina aktiviti, create activity ya. Okay, ni kalau nak upgrade lah. Kalau tak nak upgrade, kena tukar account lain lah. Selepas bina aktiviti dah habis, kena tukar account lain lah. Okay. New folder ni, misalnya kita dah bina satu aktiviti, kita nak masuk dalam satu folder, kita nak renamekan, tu pulang masing-masing ya. Okay. Kita boleh delete. Kita boleh delete juga, tak ada masalah. Okay, ini paparan dalam dia. Okay, ini yang saya kata community ni. Ni banyak ni cadangan awak kata cikgu-cikgu lah ni, kemudian cikgu-cikgu di luar sana dia publish aktiviti yang dia buat dalam PDP dia. Jadi awak boleh gunanya kalau awak unit BM, cari yang unit BM, BI, ada banyak kita boleh guna. Dia memang dia bagi. Apabila klik di situ dia ada link. Kita boleh copy dan bagi pada pelajar kita. Ini sesuai sangat kalau awak nak jalan praktikum nanti, memang sesuai sangat ni. Create banyak-banyak untuk persediaan awak praktikum nanti. Okay, inilah saya kata interaktif ni, template ni. Ni banyak. 18 semua ni, saya tak screenshot semua tu. Okay, ada 18, quiz, find a match, macam-macam ada. Okay. Okay, ini contoh. Contoh aktiviti. Ini contohlah. Saya buat quiz. Untuk quiz EDUP 313. Okay, ini paparan dia. Apabila dah ada, kita bagi link kepada pelajar, dia akan keluar paparan ni. Paparan ni dah keluar, pelajar hanya klik start sahaja. Okay, klik start, dia akan mulakan di dalam aplikasi ni, menjawab sehinggalah dia dapat result. Okay. Apabila kita sebelum kita nak bagi link kepada pelajar, sama ada kita nak public ataupun set assignment. Okay, set assignment ni kita boleh link pada GC kita. Okay, make public ni macam kita masuk dalam community itulah. Okay, ada 2. Okay, kalau kita nak public, kita nak publish, dia akan keluar gini. Bila klik ni, dia akan keluar dan kita publish je lah. Lepas tu masuk community. Sama juga link kita boleh simpan juga, tak ada masalah. Cuma kita nak orang lain juga guna aktiviti kita bagi kebenaran. Okay, untuk assignment. Ni kalau kita ni kita senang masuk Google Classroom kita lah. Yeah. Ni untuk assignment setup. Okay, klik di enter name.
None, show answer, start again. Okay, start. Okay. Lepas tu, copy yang ni lah. Copy yang ni bagi pelajar. Yang ni dia akan guna. Dan ini result. Contohnya 8 soalan. Okey, 8 soalan dia hanya betul satu sahaja. Jadi 1/8. Dan time ni berapa lama dia ambil masa untuk dia jawab 8 soalan ni. Ni. Mungkin kita boleh buat pertandingan dengan pelajar kita. Ada skor yang paling tinggi ataupun masa yang paling pantas. Okey. Kita boleh tengok balik jawapan kita yang mana yang salah. Mungkin kita boleh buat ulang kaji balik. Kita sarankan kepada pelajar ulang kaji balik, start again. Buat sampai dia 8/8. Okey. Ini beberapa contoh yang saya dah buat. Saya klik satu. Okey, sini apa-apa nama lah. Nanti nama ni akan masuk dalam My Result Teachers tu. Okay, start. Ni pun dia bergantung pada internet. Okey, kita pun start. Dia mana jawapan dia? Tak apalah, tak kisahlah mana-mana. Yang penting kita apa? Okey, ni. Okay, terus. Soalan 2. Ni. Nak jawab apa? Jawab je. Okey. Dia dah keluar skor kita 3/3. Jadi masa kita ambil hanya 17.9 saat saja. Kalau kita nak show answers, semua betul. Okey, kita back balik. Okey, kalau kita nak start again, kita start lah. Tak ada masalah. Okey. Okey, ni itu quiz. Okey, ni contoh kalau yang ni. Ini mesh, padanan. Okey, padankan rasanya. Okey, yang ni padan. Letak je. Cuba, saya pun dah tak tahu dah jawapan, tak ingat dah jawapan. Saya pakai letak je ni. Apa kita nak tengok je macam mana apa kata penggunaan dia. Okey. Okey, kita pun submit. Semua salah. Sebab tembak kan. Okey. Okey, kosong. Skor kosong. Tapi kalau kita nak show answers, kita tengok show answers. Okey. Correct answers. Kita bagi, dia bagi correct answers. Kalau kita salah, dia bagi jawapannya betul kat mana. Nanti kita boleh study lah balik. Okey. Ni padanan Okey, saya teruskan. Okey, saya terus tunjuk pada cara penggunaan di apa kata di sini. Okay, awak type je workbook. Okay, klik di sini. Okay, sebab saya dah ada akaun saya masuk je. Untuk akaun saya klik di activity. Okay, saya nak pilih apa? Okay, ni my activity. Ni saya dah create tadi. Ni my activity yang saya create tadi. Quiz EDUP. Ada dalam ni dah. Kalau kita nak new folder ni, kita nak letak apa kata quiz. Kita create. Kita masukkan dia ni ke dalam ni. Nanti drag masuk je. Okay, kalau kita nak create. Create. Okay, kita nak letak apa? Kita nak pilih apa lagi yang lain. Okay, cuba yang ni. Ujian.
Oh, dia nak 3, at least 3. Okay, kita bagi satu lagi. Okay, ni kita mulakan kita buat find the match. Okay, start. Okay, dia dah lalu. Kita klik lah. Macam tu. Okay, 4 yang mana? Okay. Kalau sebelum kita nak mula tadi, kita boleh share dengan pelajar kita. Okay. Ni, kita set assignment ni. Kita start. Kita bagi ni, link ni. Link ni kita bagi pada pelajar ni sebenarnya. Ni Okay. Ni skor dia tadi. Show answers. Okay. Ada sebarang pertanyaan tak? Saya rasa cepat ni sebab mudah faham ni. Nanti awak boleh explore sendiri yang lebih lanjut lagi. Okay, ada sebarang pertanyaan? Dr. Zah? Ya. Okey, ada soalan daripada Dr. Azman. Ada tak kajian tentang penggunaan word wall dalam PDP? Kajian tu saya tak ni sangatlah. Cuma dia lebih kepada dia bagi pilihan-pilihan lah untuk interaktif. Sebab saya pun buat satu inovasi berkaitan interaktif ni. Sebab tu pun saya daripada pembacaan lah. Dia nak kata kajian betul, saya pun tak pasti. Mungkin saya tak explore lebih lagi. Tapi word wall ni kenapa saya terdetiknya untuk belajar sebab saya nak buat satu inovasi hari tu untuk pertandingan, untuk seminar. Tapi bila saya search di internet, word wall ni ada salah satu daripada aplikasi yang boleh digunakan untuk pembelajaran interaktif pelajar. Okay, kalau nak tunjuk, saya ada satu interaktif yang boleh saya tunjuk. Boleh saya show kejap. Ini yang saya buat lah. Yang link dengan word wall. Okay, kejap ya. Okay, ini interaktifnya lah. Saya guna asal daripada PowerPoint, tapi saya interaktifkan dan saya link dengan word wall. Okay. Ni biasalah kalau interaktif kita main klik-klik semua ni kan. Cuma saya nak tunjuk pada latihan ni. Okay, ni lihat latihan ni, maknanya kita link dengan word wall lah. Okay, ni. Dan pelajar akan jawab dan sampai seterusnya dan akan buat pilihan semulalah untuk yang seterusnya. Maknanya itu interaktif yang saya buat link dengan word wall. Okay. Okay, itu saja saya rasa. Ada lagi sebarang pertanyaan? Dr. Zah. Ya. Buat wall ni saya tengok. Sebab dia kalau set bawah ni, premier ni, hak biasa ni, dia thinking dia tak tinggi sangat. Maksudnya benda itu melibatkan padanan, melibatkan pemilihan ordering dan begitulah. Tapi kalau kita tengok kalau ayah kita upgrade, lebih higher order tinggi sikit lah. Kalau kita tengok dia punya peringkat. Kalau kita misalnya untuk pelajar PISMP atau pelajar di IPG ni, kita perlu kepada pro template lah saya rasa, sebab dia lebih kepada categorize, sketchpad, highest overlay,
kategori brainstorm, style, order operation. Ya betul. Lebih Tapi tinggi kalau Dulu kalau tim. macam Cuma kalau kita kita sebagai yang pensyarah biasa ni, tu, yang biasa tu hanya just kepada peringkat lower tinggi bawah sikit lah, sekali. bawah rendah lah. Tu Adakah mungkin benda tu begitu keadaan? Satu ya, soalan. Yang kedua, kalau benda ni kita laksanakan, kita nak paparkan melalui Google Meet kita. Adakah benda ni boleh dipaparkan dengan, biasanya kalau contoh kita buat dua program yang itu, kita guna untuk jawapan daripada respon daripada pelajar tu, kita boleh letakkan dalam PowerPoint dan terus dia jawab situ, boleh tengok respon dia tu. Adakah ini juga boleh digunakan sebagai macam tu keadaan dia? Okay, itu dua soalan. Okey, yang pertama tu sebenarnya kalau tengok dalam Google yang community tu lebih kepada sekolah rendah. Sebab dia ni padanan yang biasa-biasa simple-simple untuk peringkat tahap 1. Dan mungkin tahap 2 tu mungkin cikgu ataupun kita sebagai pensyarah boleh upgrade lagi lah untuk pro dan juga yang standard tu, sebab ada banyak lagi yang lebih advance lagi sebenarnya. Cuma yang saya tunjuk basic. Sebab saya pun tak langgan untuk standard dan pro, saya hanya guna yang basic saja. Sebab kadang-kadang kita nak buat khusus ke, nak buat apa-apa yang berkaitan dengan simple activity lah, kita boleh guna lah yang simple lah supaya cepat dalam sebab kita pun limit masa kan untuk satu-satu slot kita. Jadi yang kedua tu, semasa kita mengajar dalam PowerPoint, kita hanya copy link sahajalah. Copy link, lepas tu dah klik link tu, dia terus pada word lah, sebab kita dah create dah, dia dah ada dalam email kita, dalam apa kata tu, account kita, dia terus link lah. Kita tak boleh install dalam suatu dia tak perlu install, dia tak perlu install. Dia terus buka tu, kita dah ada account tu, itu dah cukup dah untuk kita link dengan link activity kita. Okay, macam saya letak tadi lah dalam PowerPoint kan, link saja, lepas tu dia link pada account yang kita create, sign up. Okay, dia tak perlu install lah yang ni. Okay, Cik Rahim tanya, okay, apabila sudah penuh 5 aktiviti digunakan, boleh delete satu aktiviti dan bina satu lagi aktiviti yang lain? Tak boleh. Sebab saya dah cuba 5 aktiviti, lepas tu saya nak cuba untuk delete lah. Saya delete satu, saya pun nak create. Rupanya dia bagi macam syarat, you kena upgrade. Maknanya kita dah guna 5 dah cukup dah limit free yang dia bagi tu, tak boleh dah. Jadi kalau nak yang seterusnya, walaupun kita dah terdelete tu, memang sayang lah kita dah terdelete tu, dia tak boleh. Dia kira dah cukup dah untuk kita dah guna 5, jadi kita kena upgrade juga, kena bayar untuk yang tadi yang line standard ataupun pro yang kita nak. Okay, saya menjawab yang Tuan Haji Rahim. Ada lagi pertanyaan tak? Ustazah, mungkin tak pelajar tu dia guna handphone je untuk menjawab soalan cikgu? Boleh. Itu saya kata apa-apa peranti, boleh. Sebab Okay. kita bagi link kan. Tu kata kalau pelajar kita ni kan nak pergi praktikum, kita sekarang dah berkonsepkan IT kan. Kalau kita nak lebihkan lagi kerja kepada pelajar, kita bagi link je. Pelajar boleh guna handphone kat rumah, walaupun tak ada laptop apa, dia boleh tu. Kita sampai jawapan pada kita, result tu sampai pada kita di akaun kita. Kita boleh check bila masa. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Okay, kalau tak ada, mungkin saya serahkan kepada Cik Moderator. Okay, itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih banyak-banyak atas pendengaran semua untuk hari ini. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel kita yang pertama, Dr. Nur Hasriza binti Abdullah, atas perkongsian aplikasi WordWall yang sangat menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Saya yakin semua peserta, para pensyarah dan pelajar boleh terus explore lagi sendiri WordWall tersebut
sebab kalau saya sendirilah untuk aplikasi digital ni sebenarnya kita kena hands on, kita kena experience dan explore sendiri untuk kita faham lagi dan untuk kita lebih mahir lagi bagi sesuatu aplikasi tu. Jadi seterusnya saya persilakan panel kita yang kedua iaitu Puan Azrizan binti Abu Bakar, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Melayu untuk berkongsi berkenaan aplikasi digital yang kedua pada hari ini iaitu Jamboard. Persilakan Puan Azrizan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Amni selaku moderator pada pagi ini. Yang berbahagia Dr. Haji Ahmad bin Rahim, pengarah IPG Kampus Sultan Mizan, dan yang dihormati Puan Hajah Rushidah Ahmad selaku Ketua Sektor Kecemerlangan Pelajar, dan yang dihormati semua rakan-rakan pensyarah, staf sokongan dan yang dikasihi sekalian para pelajar ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya akan kongsikan tentang Jamboard, walaupun mungkin ramai yang dah guna Jamboard ya. Jadi saya rasa paparan ni dapat lihat ya semuanya. Jadi untuk Jamboard kali ni sebabnya sebelum ni kita dah belajar tentang basic dia. Saya rasa dah beberapa kali telah diberi pendedahan tentang Jamboard. Jadi pada kesempatan ini, hari ini kita akan tingkatkan sikit lah ya skill Jamboard ni. Mungkin kebiasaannya kita hanya buat sekadar pembelajaran tentang apa yang ada dalam papan Jamboard ni saja ya. Dan untuk pada kali ini, pada pagi ini saya bersama Jams Team. Jadi dibantu oleh Tasha, Najwa dan juga Alisha untuk turut sama memberi pendedahan kepada rakan-rakan pelajar ya. Kerana kalau ilmu daripada pelajar untuk pelajar ni lebih mudah sikit untuk difahami ya. Dan lagipun pelajar ni sebenarnya dia lagi banyak dia explore berbanding dengan kami ni ya. Jadi di sini saya gunakan khidmat pelajar-pelajar untuk menambah baik apa lagi yang kita boleh tambah untuk menjadikan Jamboard kita ni lagi menarik ya. Dan mungkin ada pelajar yang belum pernah guna, mungkin ada yang belum pernah guna. Jadi sebenarnya Jamboard ni sangat mudah untuk interaktif. Jadi fungsi Jamboard ni adalah untuk kolaboratif, interaktif, terutamanya kalau nak buat kerja kumpulan. Kerana di atas ni dia ada frame. Jamboard ni sebenarnya seolah-olah macam papan putih. Papan putih di dalam kelas kita dan diterjemahkan dalam bentuk maya semacam ni lah ya. Dan di atas ni ada frame ni, dia ada lebih kurang 21 macam tu lah ya frame yang di atas ni jadi setiap kita terutamanya kalau pelajar, kalau ada tugasan kumpulan sangat elok ya kalau buat tugasan tersebut dengan menggunakan Jamboard kerana melalui Jamboard ni kita boleh bahagikan tugasan kita. Contohnya frame yang pertama kumpulan siapa yang buat bersama beberapa orang ahli mereka. Dan frame yang berikutnya kumpulan lain pula yang buat. Dan mereka dapat buat dalam waktu yang sama. Itu yang kelebihan Jamboard ni. Dapat buat kerja bersama-sama dalam waktu yang sama. Dan mungkin ada yang masih ada lagi yang belum biasa guna. Jadi di sebelah kiri ni merupakan paparan papan yang kita boleh gunakan untuk untuk digunakan dalam Jamboard ni. Sebagai contohnya ni merupakan bahan tutorial yang pelajar saya buat.
Okay, jadi secara sedikit saja saya hanya menyentuh tentang ikon-ikon yang sebelah kiri ni. Ada pen, bukan saja pen tetapi juga ada marker, ada highlight dan juga brush ya, dan ada pelbagai warna untuk kita gunakan. Okay, dan ikon yang kedua ni adalah pemadam. Okay, ni untuk select, dan ni adalah sticky note. Okay, dan ni untuk add image. Ini adalah circle yang kita boleh tambah dalam ni kalau kita nak buat peta item dan sebagainya. Ini adalah teks, dan ni merupakan laser ya. Kalau kita nak present, kita boleh gunakan laser ni. Okay, dan sebagai contohnya, okay, kalau yang di atas ni, pelajar saya menggunakan background. Okay, menggunakan background yang yang diambil daripada Google Image. Okay, kerana kalau yang dalam background yang disediakan dalam Jamboard ni, dia hanya terhad ya. Dia hanya ada ni saja ya, dia ada terhad saja dia punya background dia. Okay, tetapi kita boleh tambah lagi nilai dia dengan menambah background yang kita boleh ambil daripada Google Image ya. Jadi macam ni pelajar saya dia suka guna yang ada istilah cute di belakang dia. Rupanya saya sebelum ni saya hanya guna background wallpaper saja. Okay, rupanya bila saya tengok kenapa yang dia orang ni cantik-cantik dia punya wallpaper dia. Rupanya dia kata ni dia tambah background wallpaper cute. Cute lah pula. Ada cute di situ. Okay, jadi rupanya ada lagi pelbagai pilihan lagi. Okay, kalau berbanding dengan kalau kita hanya type wallpaper saja. Okay. Ni yang wallpaper. Okay, ada banyak pilihan di situ kalau kita nak tambah. Dan kalau yang pelajar ni, terutamanya pelajar perempuan, dia suka lah yang benda yang cute-cute ni, dia tambah lagi untuk di sebagai pilihan lah ya. Sebagai pilihan yang mana yang berkenan di hati. Okey, sebagai contohnya kalau kita nak contoh ya, kalau kita pilih, okey, dia akan tukar. Okey. Tetapi kalau kita rasa tak menarik lah, kita nak kembali semula dengan wallpaper yang asal, kita back saja yang ke atas ni. Okay. Dan untuk Jamboard ni, apa yang penting, okay, semasa kita guna Google Meet untuk kuliah, okay, jadi kita boleh kongsikan kita punya link dia dalam chat ya, dalam chat. Dan satu lagi fungsi yang paling penting untuk Jamboard ni adalah butang share ni. Okay, bila kita nak bersama-sama dengan rakan-rakan kita supaya semua dapat akses, jadi kita kena tukarkan dia punya link. Okay, jadi kita kena pergi dekat get link tu, kita kena change. Okay, dan kita boleh ambil yang, kalau kita ambil yang ni, hanya Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan saja yang boleh, yang hanya ada account. Tapi kalau kita nak buka kepada siapa-siapa saja, kita boleh ambil anyone with the link. Okay, dan kita done. Okay, satu lagi yang kita kena share adalah tentang yang kita nak buka sebagai editor ataupun sebagai hanya boleh view saja ya. Okay, jadi yang ni untuk tambah lagi cantik kita punya paparan jam ni, okay, di sini pelajar gunakan huruf yang bukan ada di sini kerana di sini yang dalam textbook ni hanya terhad ya, tapi kita boleh gunakan cool text untuk dapatkan bahan ni. Okay, jadi ke dalam cool text banyak lagi yang menarik untuk dipilih dan juga boleh ditukar-tukar warna dia itu yang menarik untuk kita tambah baik. Okay, dan contohnya ni merupakan bahan tutorial ya, belajar buat. Jadi yang ni juga digunakan background yang diambil daripada Google image yang dalam wallpaper.
Dan nanti pelajar saya akan tunjukkan macam mana kita nak cantikkan lagi. Kalau kita tak nak guna wallpaper yang ada dalam Google Image ni, kita tak nak guna yang ni, mungkin kita rasa dah biasa sangat dalam ni, tapi kita nak guna yang ada dalam yang ada dalam Canva kan, dan pelajar baru ni pun sudah didedahkan dengan Canva. Okay, jadi boleh. Okay, selepas ni kita akan tengok macam mana kita nak upload frame yang daripada Canva. Okay, kita masukkan dalam Jamboard. Okay, lagi cantik lah kita punya Jamboard ya. Okay, jadi yang ni pelajar juga kalau tak nak guna teks ni, okay, text box ni kalau tak nak guna, kita juga boleh copy terus ya daripada Word. Okay, copy terus dan masukkan di sini. Jadi kita akan buka teks ni dulu dan kita copy bahan kita dan paste di sini, boleh ya. Okey, dan ni juga adalah huruf daripada cool text ya. Jadi nampak lagi cantik lah ya, selain daripada apa yang kita boleh tambah di sini. Dan juga kita boleh tambah lagi dengan ikon-ikon GIF yang macam-macam lah ni pelajar suka lah ni nanti Alisha akan tunjuk cara macam mana untuk kita tambahkan GIF ni dan Najwa akan tunjuk pula bagaimana kita nak tambah selain daripada huruf yang hari tu saya ada ajar tentang cool text, tapi ada lagi rupanya huruf yang lain ya. Jadi pelajar saya dia cakap ada lagi huruf lain yang cantik, iaitu huruf teks giraffe. Okey, jadi nanti mereka akan tunjukkan cara macam mana kita nak gunakan teks giraffe untuk dimasukkan dalam Jam ni ya. Okey. Okey, dan mungkin apa yang agak terhad sedikit untuk Jamboard ni adalah tentang paparan link. Okey, sebagai contohnya kalau saya tunjuk yang dalam frame yang ketiga ni, bila pelajar dia nak membentangkan tentang ciri-ciri suprasegmental yang berdasarkan video, jadi kita memerlukan link. Memerlukan link untuk dimasukkan. Walau bagaimanapun untuk paparan Jamboard, link tu kita tak dapat nak paste, kita dapat paste tapi dia tidak hidup. Jadi yang ni lah antara kekangan yang ada dalam Jamboard. Dia tidak hidup link tu ya. Sama juga kalau kita buat dalam Canva pun, link yang kita masukkan dalam Canva tu pun dia tak hidup ya. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh copy link ni masukkan dalam ruangan chat. Ataupun macam yang ni saya gunakan QR untuk quiz. Jadi macam yang quiz ni pun kan biasa kan kita guna telefon untuk jawab quiz Jadi saya tukarkan link tadi kepada bentuk QR untuk memudahkan lagi pelajar akses lah ya. Kalau link mungkin nak tekan dalam board ni, dalam frame ni tak dapat. Jadi hanya dapat tekan apabila kita masukkan dalam ruangan chat ya. Tapi saya rasa lebih interaktif lagi kalau kita tukarkan link tersebut ke dalam bentuk QR code. Jadi pelajar terus dapat akses ya. Contohnya dalam paparan di sini kita minta pelajar jawab kuis. Boleh terus jawab kuis. Mereka gunakan handset untuk dapatkan link kuis ni. Samalah juga dengan yang kedua ni saya buat link untuk Word World. Kerana pelajar juga saya nampak ramai dah yang mahir tentang Word World dan ditambah lagi ilmu yang diberikan oleh Dr. Hasliza tadi, mungkin lagi tambah baik Word World awak selepas ini. Dan untuk paparan Jam kita boleh tambah sebabnya Word World juga dia ada link. Dia ada link ya. Jadi kita tukarkan link tersebut kepada QR ya untuk dimasukkan dalam frame Jamboard ni. Jadi pelajar terus dapat akses untuk menjawab kuis yang kita berikan tu dalam bentuk Word World dan sebagainya. Dan di sini selain daripada kita
boleh gunakan pelbagai bahan yang ada dalam Jamboard ni. Macam yang ni, yang bulatan ni, okay, yang circle ni, untuk dibuat balon ni kita hanya guna ni saja. Ni circle yang ada dalam yang diberikan oleh Google ni saja ya. Dan saya suka guna Jamboard ni sebabnya dia adalah percuma, tak perlu bayar. Okay? Yang tu yang paling mudah ya. Tanpa bayaran awak boleh guna sehingga ada 21 frame. Okay? Jadi boleh guna untuk apa saja tugasan yang diberikan. Okay? Dan sudah tersedia ya dalam Google kita ya. Jadi kalau kita buat Meet dengan pensyarah dan sudah ada ikon Jam di situ ya. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Okay, yang ni untuk nak buat balon ni kita hanya gunakan circle di sini saja ya. Okay, jadi bukan saja nak buat balon, okay, kita boleh lagi tambah untuk nak buat kiting dan sebagainya. Dan di atas ni ada warna kalau nak tukar warna. Okay. Jadi itu antara yang kita boleh gunakan dalam Jamboard. Okay. Begitu juga dengan ni juga huruf yang diambil daripada Cool Text. Okay. Kalau Cool Text ya. Jadi untuk Cool Text, okay, mungkin ada pelajar yang belum pernah. Okay, kalau yang dah ada tak apalah ya. Kalau yang belum pernah, kita hanya type saja Cool Text. Okay, Cool Text Generator. Okay, nanti dia akan keluarkan pelbagai pelbagai huruf yang kita boleh pilih. Okey, sebagai contohnya, okey, kalau saya nak ambil yang ni, okey, huruf Miami ni. Dan kita tukarkan kepada perkataan yang kita nak. Okey, contoh dia saya tukar kepada perkataan fonetik dan kita boleh kecilkan size dia mengikut yang kita nak. Okey. Dan kita boleh tukar juga warna. Okay, kita pergi klik kepada logo dan kita boleh tukar warna. Kalau sebelum ni saya pun tak perasan boleh tukar warna. Okay, tapi rupanya pelajar, itulah saya katakan pelajar dia cepat, dia explore. Dia yang bagi tahu. Dia kata, "Puan boleh tukar warna." Oh, iya ke, saya pun baru tahu. Okay. Jadi kita boleh tukar warna okay, dalam pilihan dalam logo ni. Dan bila kita dah create, okay, kita boleh create logo. Okay, nanti kita akan download. Okay, kita akan download. Okay, selepas kita download, macam mana cara kita nak masukkan dalam Jam. Okay, cara dia, kita kena pergi kepada add image. Okay, kita pergi kepada add image. Okay, dan kita upload. Okay, kalau yang ni saya boleh drag je ya. Saya drag je masuk dalam ni, ataupun kalau kita dah upload siap-siap dalam laptop, kita boleh masukkan ya. Okay, jadi ni merupakan huruf yang kita gunakan daripada Cool Text ya. Dan kita pulanglah ya kalau kita nak besarkan kecil apa semua ya. Okay, dan untuk ini, okay, yang ni pula untuk kita gunakan brush ni. Okay, brush ni selain pada kita nak guna pen untuk menulis ataupun kita nak highlight ataupun kita nak nak guna marker, kita juga boleh gunakan brush untuk melakarkan apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Okay, jadi mungkin kalau yang sains, kalau sains kan dia banyak juga kalau nak lukis. Mungkin macam mana cara oksigen, nak seduh oksigen, paru-paru mengembang ataupun nak lukis daun, fotosintesis dan sebagainya. Jadi boleh gunakan interaktif yang ada dalam ni. Okay, sangat menarik dan kita boleh pelbagaikan penggunaannya. Okay, macam yang ni saya ajar tentang tajuk fonetik fonologi, tentang macam mana kaedah pengeluaran bunyi. Okay, contohnya di sini pengeluaran bunyi untuk vokal tengah. Okay, vokal tengah adalah vokal tengah. Jadi macam mana pelajar dia nak lukis lidah di sini. Okay, jadi untuk tugasan di sini,
Okay, pelajar boleh buat dalam bentuk jam ni, dia akan lukis beberapa gambar ni, gambar untuk fonetik ni, dia akan buat dalam beberapa frame, dan semasa sesi pengajaran kita boleh terus minta pelajar lukiskan. Okey, mungkin yang di sini frame yang pertama tentang kedudukan vokal tengah Okey, frame yang kedua kita boleh minta pelajar buat untuk kedudukan lidah bagi vokal hadapan sempit, untuk E dan sebagainya. Okey, jadi di sinilah adanya interaktif semasa sesi PDPR itu ya. Jadi pelajar boleh terus gunakan Bruce okey, untuk dia lukis. Contohnya di sini dia nak buat kedudukan lidah ni macam mana. Okey. Sebab ni dia guna kita ambil yang Bruce lagi besar. Dia punya okey. Dan kita bolehlah nak tukar color dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita nak tukar lagi, nak guna marker, okey, ini merupakan bunyi contoh ya. Dan pelajar boleh terus buat dalam sesi pengajaran tu. Okey, jadi untuk paparan yang seterusnya, okey, Natasha dah bersedia ke Natasha? Dah Puan. Okey, Natasha akan tunjukkan cara macam mana kita nak tambah baik lagi jam ni dengan memasukkan image daripada Canva. Okey, jadi saya stop present di sini. Okey, Natasha akan sambung ya. Okey, Tasha boleh sambung? Boleh nampak kan? Okey. 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 Seterusnya saya akan mengajar atau memberitahu cara untuk menggunakan background atau template daripada Canva dan dipindahkan kepada Jamboard. Okey, macam yang Puan Azizan bagi tahu tadi, kita boleh je pilih background daripada yang telah diberi ataupun daripada Google. Tapi bila dah biasa sangat guna daripada Google, daripada yang dah dibagi, dia jadi macam dah bosan. So dekat Canva ni kita banyak template yang cantik, yang comel, yang boleh kita gunakan. Jadi kita boleh gunakan template daripada Canva untuk dijadikan background pada Jamboard kita. Okey. Sebelum ni kita dah diberi pendedahan tentang cara untuk menggunakan Canva. Jadi saya rasa majoriti di sini dah tahu cara untuk menggunakan Canva. Jadi untuk menggunakan background daripada Canva, pertama sekali kita kena login Canva, kemudian pilih satu template yang korang berkenan, yang cantik, yang sesuai untuk digunakan bagi apa yang korang nak tulis dalam, apa yang korang nak sampaikan dalam template tersebut, dalam pembelajaran tersebut. Okey. Selepas pilih template daripada Canva, lepas siap edit semua perkataan ataupun letak gambar semua, korang pergi pada bahagian atas, sebelah kanan bahagian atas ada butang download, dan tekan butang download tu, pilih PNG untuk download. Selepas pilih PNG, selepas siap download, template tu akan automatik masuk dalam kita punya dokumen. So lepas dah siap semua download tu, korang kembali kepada Jamboard korang, kemudian tekan pada set background. Okey. Lepas tekan set background, pilih image. Lepas pilih image, tekan upload. Kalau yang tadi macam kita guna template daripada Google, so kita cari, kita tekan Google Image. Tapi sebabkan kita guna daripada Canva, kita dah upload, kita dah download template tu, dah masuk dalam kita punya dokumen. So tekan upload, tekan browse dan tengok
dalam file mana kita punya template tu ada. Contohnya macam saya dalam tempat download lah sebab dah download kan. Okay, bila dah jumpa, pilih korang punya file tu, kemudian tekan open dan secara automatik template itu akan jadi kita punya background untuk Jamboard kita. Okay, ni contoh lah. Contoh template yang saya dah edit, yang dah saya buat dekat Canva dan saya dah convert kepada Jamboard. Jadi ni contoh. Ni maksudnya saya dah siap letak dia punya huruf, dia punya isi-isi yang saya ingin sampaikan dalam pembelajaran. Letak gambar semua. Kita boleh edit pelbagai jenis. Ni salah satu contoh je lah. Okay. Ada juga antara kita ni suka, maksudnya lebih suka untuk menulis point atau menulis point dalam Jamboard sebab kemungkinan takut point tu terlalu panjang. Jadi bila kita buat dekat Canva, kemungkinan ada kesilapan, susah pula kita nak edit balik kan. Jadi kita boleh sediakan satu template yang kosong ataupun kita sediakan tapak untuk kita isi isi maklumat-maklumat yang kita maklumat-maklumat pembelajaran yang kita ingin sampaikan. Contohnya saya tunjukkan. Okey. Contohnya saya tunjukkan template daripada Canva juga macam tadi. Pilih tekan set background, kemudian pilih image, pilih browse dan pilih kita punya template, kita punya file daripada Canva tu. Okey, contoh yang ni. Tekan open dan dan secara automatik template yang daripada Canva tu akan jadi background untuk kita punya Jamboard. Okey, ni contoh template yang saya tak letak apa-apa, saya tak letak dia punya point-point penting. Saya just letakkan dia punya tajuk besar dan tajuk-tajuk kecil dan gambar-gambar sahaja. Jadi dari sini kita bolehlah letak edit balik apa yang point yang kita nak letak dalam Jamboard kita. Contohnya bagi diftong I, bibir berada dalam keadaan hampa. So kita tulis point tu. Okey, ni contoh. Okey, silap. Okay, so seterusnya boleh letak point-point lain lagi. Jadi ia memudahkan kita untuk edit jika contoh ada kesilapan macam yang saya buat ni, ada kesilapan penggunaan huruf. So kita boleh edit dengan cepat dan mudahlah. Jadi selain itu kita juga boleh gunakan template yang kosong, betul-betul kosong, maksudnya tanpa tulisan tajuk khas, tanpa gambar, tanpa semua, sebab ada setengah orang dia suka guna satu template yang sama untuk semua slide dia. Jadi dia boleh edit di Canva dan convert template tersebut ke dalam Jamboard. Jadi saya rasa itu sahaja kot pendedahan tentang cara untuk menggunakan template daripada Canva untuk dimasukkan ke dalam Jamboard. Saya serahkan kepada Nurul Najwa untuk jelaskan bagaimana cara kita untuk menggunakan ikon-ikon yang telah diberikan dalam Jamboard ni seperti pen dan sebagainya lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey Tasha, kita akan teruskan lagi sesi Jamboard ni dengan mungkin Nurul Najwa akan tambah lagi perkongsian kita untuk tambah baik lagi paparan Jamboard. Okey Wawa,
Kalau dah sedia boleh present. Okey, nampak tak? Sebenarnya Jamboard ni kita boleh akses juga dalam telefon seperti Word tadi, dan saya telah diberi tugas untuk melukis alat artikulasi dan articulator dalam subjek fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Jadi bagi saya kalau kita nak gunakan pen, marker dan sebagainya ni lebih mudah untuk kita akses dalam telefon. Sebab apa? Sebab kalau dalam guna laptop, dia jadi macam kita keras sikit kan tangan kita nak melukis tu. Jadi saya lebih suka gunakan telefon. Jadi pertama sekali saya akan gunakan marker yang berwarna hitam. Sebab kalau kita gunakan pensel, mungkin lukisan kita tu akan jadi macam nipis sikit kan dia punya tu. Jadi bagi saya ramai yang suka guna brush kalau lukis. Tapi kalau guna brush dia macam lebih kepada lukisan tu dia tak terang dan tak berapa nak nampak. Jadi kita gunakan marker untuk lukis. Jadi pertama sekali saya lukis lah. Maaflah kalau lukisan saya tu macam buruk sikit. Kita lukis, dan kalau kita salah kita boleh gunakan pemadam untuk padam kesalahan kita tu. Jadi ni saya lukis secara cepat lah. Macam mana kedudukan lidah semasa vokal tengah dibunyikan. Jadi ini lukisan dia. Dan untuk macam nak nampak cantik dan lebih jelas, kita boleh gunakan brush. Di sebelah kanan ni brush, kita boleh pilih warna hitam untuk colour macam bahagian tengkorak dia ni. Tapi kalau bila kita guna brush tu, kita hanya kena guna dalam lebih macam satu nafas je. Macam kita, bila kita colour, kita tak boleh berhenti, lepas tu sambung, berhenti sambung. Sebab nanti colour dia tu akan macam bertindan ataupun bertindih. Jadi kita kena guna satu nafas je, colour. Ni saya random je lah ya colour. Bila kita colour, kita boleh zoom in dengan zoom out untuk dapatkan dia lebih detail. Kita nampak lukisan tu macam kita lukis benda-benda yang lebih kecil kan, kita boleh zoom in dan zoom out paparan Jamboard tu. Contoh saya colour, kena guna satu nafas je. Kalau tak satu nafas dia akan jadi macam bertindan. Saya colour sekali lagi. Dia jadi macam tu. Jadi tak cantik dan tak kemas lukisan kita. Jadi kita kena guna satu nafas je untuk colour. Kalau lukisan tu besar, nasib lah. Okay. Kita colour. Kemudian kalau latihan macam ni sesuai untuk pelajar, lelaki kalau macam untuk interaktif kan, macam kita bila kita belajar kita paparkan Jamboard ni, tak best kalau kita hanya paparkan PowerPoint semata-mata dan pelajar hanya dengar. Jadi bila kita buat aktiviti macam ni, latihan, pelajar tu akan lebih fokus bila kita mengajar dan dia orang boleh jawab dah soalan ni. Okay, ni kemudian sekarang kita gunakan marker warna merah, kita bulatkan tempat yang kita nak suruh pelajar kita jawab. Contoh kita kena lukis kedudukan lidah. Kemudian saya akan ajar sedikit macam kalau rakan-rakan kelas saya tahu saya memang suka lukis-lukis dalam Jamboard. Jadi ada yang tanya macam mana saya buat background yang macam bentuk love-love macam yang Puan Azrian bentangkan tadi di slide frame number 6. Jadi love-love tu saya gunakan brush. Kita ada banyak colour kan, kita boleh guna warna hijau. Kemudian kita zoom. Kita pun macam ni je. Contoh sikit je. Buat macam huruf W dan dia akan jadi macam bentuk dia. Okay. Saya rasa macam tu je kita nak guna, tapi dia macam kena ada effort sikit lah untuk guna marker ni. Kemudian marker ni juga kita boleh gunakan untuk pembelajaran macam kita nak ajar secara terus. Macam kita gunakan whiteboard tapi secara maya. Contoh kalau ada pelajar yang
belajar subjek sains, kita boleh gunakan untuk menulis formula kalium hydrotida. Okay, jadi formula ni kita gunakan marker sebab marker lebih terang. Macam saya cakap tadi, marker lebih jelas dan lebih terang berbanding dengan brush kan. Kalau brush kita guna untuk macam colour dekat dalam macam tu. Jadi marker kita gunakan colour hitam, kemudian kita tulis formula kita K charge positif, I charge negatif. Jadi kita boleh tanya pelajar dalam masa yang sama, kita boleh tanya apa yang jadi. Okay. Kita boleh sama-sama jawab. Jadi kalium hydrotida. Kemudian untuk pelajar yang belajar bahasa Arab, belajar pendidikan Islam kan, kita boleh gunakan juga whiteboard secara maya ni untuk kita tulis tulisan jawi dan sebagainya. Macam dia tak terhad, bukan hanya ada teks, kita boleh gunakan kreativiti kita melalui lukisan dan seni kita ada. Contoh, kita tulis, saya tulis nama Alisha. Sebab dia nampak kiri hari ni, kita tulis Alisha. Jadi perkara ni maksudnya bila kita bentangkan sesuatu dalam kelas, kita boleh nampak dengan lebih jelas sebab kita boleh ajar secara langsung. Kita tak hanya terhad kepada PowerPoint semata-mata. Saya rasa itu saja perkongsian saya mengenai lukisan dan juga penggunaan marker, pen, highlighter. Highlighter ni pun sangat menarik tapi bagi saya dia kurang jelas sikit. Kita boleh lihat kan dia macam lebih nipis kalau kita nak gunakan untuk sesi pembelajaran, macam kurang nampak. Saya rasa itu saja tentang penggunaan drawing tools. Saya akan serahkan semula kepada Puan Azizan. Okey, terima kasih Wawa, dan kita akan teruskan perkongsian Jamboard ni dengan Alisha. Okey, Alisha akan menerangkan tentang penggunaan GIF dan juga teks giraf. Okey, yang ini juga merupakan nilai tambah untuk menjadikan jam kita lagi menarik dan pelajar akan seronok lah ya menggunakan jam ni. Okey, sila Alisha. Okay, nampak kan Jambox saya? Okay, untuk Jambox ni saya akan hias GIF. Saya akan cari dekat add image. GIF ni kita boleh cari dekat add image. Tapi dekat Jambox ni dia tak banyak GIF yang menarik. Contoh saya cari GIF. Okay, ni GIF yang dalam Jambox. Saya pilih satu. Alisha tak nampak jam. Sekejap Okey. Nampak dah? Okey. Untuk GIF ni, pertama sekali saya akan cari dekat add image. Kita search area GIF. Okay, kita pilih satu GIF. Contoh saya ambil yang ni kan. Yang ni. Dia bergerak kan kalau kita ambil yang ni. Tapi dia ada yang tak bergerak kalau kita cari dekat add image ni. Contoh saya ambil lagi satu yang ni. Walaupun kita type GIF, tapi dia tak bergerak. Nampak kan Sebab dia tak banyak pilihan dekat add image ni. Sebab ada yang bergerak, ada yang tak bergerak kalau kita nak cantikkan kita punya ni, Jambox. Okay, tapi yang saya selalu ambil dekat Google search. Saya search lain, kita buka dua window. Sebelah kita punya Jambox dan sebelah kita punya GIF yang kita nak cari tu. Macam ni saya dah search Malong GIF. Ni GIF yang cute. Saya ambil. Tarik dia masuk dalam Jambox. Kalau macam ni dia mudah je, just tarik masuk dalam Jambox kita.
Dan dia akan jadilah GIF tu dalam Jambox kita. Ni. Nampak kan? Tapi selain kita tarik, kita juga boleh save dalam kita punya laptop. Kalau save dalam laptop, contoh saya save. Okay. Kalau save dalam laptop, kita upload macam biasalah, kita ambil dekat add image, kita tekan upload, kita tekan browse. Lepas tu, dia adalah dekat kita punya tempat yang kita save tu. Kalau saya save dekat picture. Saya ambil satu. Dia akan naik juga. Kalau yang ni yang saya dah save. Kalau yang tarik tadi lagi best sebab kita boleh pilih je mana-mana GIF yang kita nak sebab dia macam lagi banyak kalau kita tarik. Tengok ni, dia banyak pilihan kan. So kita boleh pilih je, tarik masuk dalam Jambox kita. Kita tak payah save dah dalam laptop kita. Selain yang ni, kita juga ada banyak lah. Kita just kena type, contoh saya type lagi, thank you GIF. Kalau thank you GIF ni, dia akan naik juga. Macam-macam GIF yang ada untuk hias kita punya Jambox. GIF ni cute-cute lah kalau kita cari dekat search. Okay, saya tarik masukkan dalam Jambox. Kalau nak tarik ni dia kena buat 2 window baru kita boleh tarik masuk dalam Jambox kita. Ya. Sebab kalau kita cari dekat add image dia tak banyak GIF sebab dia selalu akan jadi gambar macam ni. Macam anak panah ni dia akan jadi gambar je. Jadi kita kena cari dekat Google search lain. Okay, seterusnya adalah teks giraf. Teks selain cool text yang Puan Azizan cakap tadi, kita juga ada teks giraf. Teks giraf ni, tulisan dia, kita search juga dekat Google sama macam tadi, kita type teks giraf, dia akan keluar. Ni banyak teks yang menarik dan dia juga ada banyak group. Macam 1 sampai 10 tapi dia design yang lain. Dia cute. Design ni macam saya tulis ni, dari teks giraf lah ni. Lepas tu kan, kalau kita nak tulis, contoh saya ambil yang ni. Okay. Tulis IDGSM. Kita kena tekan enter. Kalau tak tekan enter, dia takkan naik kita punya tulisan IPGSM tu. Okay, lepas tu kita tarik masuk dalam kita punya ni. Jadi dia ada banyaklah tulisan cantik dia. Kalau kita pack. Okay, dia banyaklah lagi tulisan cantik sebab dia ada 10 group kan. Tapi kan yang susah sekali kalau teks giraf ni, dia cuma boleh 15 huruf. 15 huruf jadi kalau tajuk pendek-pendek tu sesuai lah untuk teks giraf ni. Tapi kalau nak buat ayat panjang-panjang tu tak sesuai untuk teks giraf ni. Sebab dia cuma hanya boleh 15 huruf. Okay, selain kita tarik, kita juga boleh upload macam saya buat tadi. Kita upload. Saya dah save dalam saya punya laptop. Upload, browse. Okay, saya save dekat download. Okay, macam ni. Ni tulisan dari teks giraf juga cute kan. Dia banyaklah tulisan yang cute yang kita boleh pilih tapi cuma sebab dia ada 15 huruf je kan yang boleh kita isikan. Jadi dia ada 2 cara, sama ada kita tarik ataupun kita download, kita save dekat dalam kita punya laptop. Okay, dia ada banyak yang menarik tu. Okay, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada Puan Azizan. Okay, terima kasih Alisha. Jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada saya dan juga James team saya ya. Kerana pelajar BM1 ni mereka antara paling awal yang didedahkan tentang Jamboard. Jadi mereka agak mahir lah ya tentang selok-belok untuk mencantikkan lagi James ni ya. Jadi saya pun banyak belajar melalui mereka kerana pelajar ni dia lebih suka explore.
Okay, jadi apa saja yang terkini mereka akan cepat dapat. Jadi sebab itulah saya cuba ketengahkan pelajar untuk beri pendedahan kepada pelajar juga. Jadi saya rasa lebih senang untuk mereka faham. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Cik Amni selaku moderator. Okey, sama-sama Puan Azriz dan Abu Bakar. Tahniah dan terima kasih kepada James Team, Puan Azrizan dan pelajar BM1, perkongsian yang penuh dengan tips-tips untuk cantikkan lagi Jamboard, nak bagi interaktif lagi dan kolaborasi dengan Canva sekali, sangat menarik. Seterusnya kita beralih kepada slot yang ketiga, iaitu saya persilakan panel yang ketiga, Puan Hajar Roshidah binti Mat untuk berkongsi tentang aplikasi yang terakhir pada hari ini, iaitu OneNote. Persilakan. Mike, Roshidah, Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cik Amni, yang berusaha, rakan-rakan panel saya, Dr. Nur Hasliza dan juga Puan Azrizan, rakan-rakan pensyarah dan juga rakan-rakan staff dan juga pelajar-pelajar dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi tiba untuk giliran saya punya tajuk adalah berkenaan dengan OneNote. Jadi sebenarnya OneNote ni sebenarnya adalah lebih kurang sama jugalah dengan yang disampaikan oleh, yang dikongsikan oleh Puan Azizan tadi. Lebih kurang sama, cuma mungkin OneNote ni dia ada kelebihan dia tersendirilah. Kalau kita lihat sebelum ni kat Jamboard dia tidak boleh kita nak linkkan kan. Kita nak link tak boleh, kita nak add video pun tak boleh. Jadi cuba kita tengok kalau OneNote ni boleh ke tidak. Jadi saya percaya ramai pernah dengar tak OneNote ni. Sebab saya ni sebenarnya tak pernah guna juga sebelum ni, tapi terpanggil apabila masa menyampaikan berkenaan dengan Jamboard ni, ada pertanyaan yang tanya tentang link video untuk masukkan link dan juga video. Jadi saya cuba study lah, rupanya kita gunakan OneNote lah. Jadi tapi OneNote ada juga kekurangan dia tak boleh nak interaktif. Jadi aplikasi-aplikasi ni kita mesti gabungkan dia supaya dia boleh praktikal dalam kelas lah. Jadi aplikasi-aplikasi tak semestinya kita guna satu je lah. Jadi kita kena combine lah untuk mendapat PDP yang lebih berkesan. Okey, saya sharekan. Nampak dah tau? Nampak? Okey. Okey, ni tajuk kita ini ya. OneNote semudah ABC. Untuk pelajar-pelajar lagi mudah lah saya rasa. Tambah-tambah mudah. Okey, jadi ada 3 perkara yang saya akan sampaikan. Pertama kita tengok dari segi brainstorming, kemudian tutorial dan last sekali kita nak buat hands-on activity lah. Okey, untuk yang pertama ni, saya mohon pelajar-pelajar kan dah belajar tentang class point hari tu. Cuba tekan classpoint.app, kemudian cuba masukkan kod ni 33760 dan jawab soalan. Boleh tak? Boleh masuk?
Seorang boleh jawab. Line slow ke macam mana ni? Okey, ada yang guna buku nota, ada yang hasilkan peta minda. Okey, maksudnya bagaimana awak mengumpulkan okey, letakkan dalam file atau folder yang telah dikhususkan. Okey. Yang sediakan file setiap subjek ni guna folder Okey, saya takut tak cukup masa. Kita stop dulu dah. Okey, ni jawapan tadi. Jadi di sini tak ada satu pun yang menggunakan OneNote ya. Kebanyakan menggunakan secara manual lah, guna Google Drive, guna sticky note dalam laptop, buku nota. Okay. Jadi, kita tengok essay seterusnya. Okay, cuba jawab yang ni pula. Masyidah, Ya. slide tu hilang. Paparan slide kena Hilang semula, kena share semula. Sekejap. Tertutup Sekejap. Oh, saya tekan stop tadi. Subhanallah. Okey, nampak? Nampak tak? Okey dah. Okey, sekali lagi ya, jawab yang ni. Anda pernah guna tak OneNote? Okey, ada yang pernah guna seorang. Dalam 100 lebih 17 orang dia yang jawab ni. Okey, kita close dulu. Okey, majoritinya yang ramai yang tak tahulah ya. Jadi kita tengok tutorial. Okey, kita tengok sini. Tengok dari segi konsep dia, kemudian cuba bandingkan dengan Jamboard yang telah yang kamu belajar tadi. Kalau kita tengok sini, OneNote, dia adalah dia seperti juga dengan Jamboard, seperti kertas mahjong yang tiada batasannya ataupun penghujungnya. Maksudnya dia tu lebar lah, besar. Kemudian OneNote ni adalah satu digital notebook. Maknanya catatan yang kita buat secara digital. Dan dia adalah aplikasi percuma macam Jamboard juga yang disediakan oleh Microsoft. Maknanya setiap kalau kita install Microsoft tu dia mesti ada sekali lah. Cuma mungkin kita tak perasan ataupun kalau ada dua orang pelajar tadi dia dah biasa guna, mungkin dia tahulah. Dia memang datang sekali dengan Word, dengan PowerPoint untuk Microsoft. Kemudian aplikasi yang boleh disimpan, yang boleh simpan semua nota-nota dan bahan-bahan yang penting di satu tempat yang boleh dicapai dengan senang. Jadi maksudnya untuk guru-guru
kalau kita nak ajar satu-satu subjek ataupun satu kelas, kita boleh kumpulkan dalam satu OneNote, satu tajuk. Okay? Okay, bagaimana untuk dapatkan? Macam saya kata tadi, setiap daripada kita akan ada dalam komputer. Saya tunjukkan kemudian. Saya go through dulu dari segi latar belakang dia. Okay, macam mana kita nak dapatkan OneNote ni? OneNote ni yang kalau terbaru adalah OneNote for Windows 10. Yang saya guna sekarang ni adalah OneNote 2016. Yang lain ada OneNote Office 365, OneNote online, boleh buat secara online. Kalau kita dah ada dalam komputer, kita buat secara offline lah. Kemudian untuk Apple, OneNote for Mac. Okay. Okay, apa dia punya kelebihan dia? Sebenarnya OneNote ni dia memberi manfaat kepada kedua pihak kepada pelajar dan juga guru. Kalau guru kita boleh organize kita punya perancangan RP kita dan sebagainya, kita masukkan dalam satu tempat. Okay? Contohnya kalau biologi satu subjek, ajar fizik satu subjek, jadi senang. Semua benda yang tu kita boleh buat section-section dan juga dia punya note-note dia nanti. Untuk pelajar pula, sebab apa saya buat tajuk ni, sebabnya satu adalah untuk pelajar, bagaimana dia nak organize nota dia, macam mana dia ambil nota. Okay? Dia boleh buat secara kreativiti dia lah. Okay, ni adalah ciri-ciri OneNote. Okay, personalized learning, lepas tu dia boleh real time feedback, boleh pada masa yang sama dapat maklum balas dan boleh belajar di mana-mana sahaja, inclusive classroom, engagement and accountability, digital content dan delivery and community. Okay, ni saya rasa saya skip lah. Okay, step dia yang pertama adalah kita dapatkan OneNote. Dapatkan OneNote tadi sama ada kita dah ada dalam Microsoft, jadi kita masuk je lah dalam program tu. Macam biasalah semua pelajar dah tahu, cari program OneNote. Kemudian yang kedua adalah kita sign up. Seperti juga dengan program-program lain yang perlukan kita sign up. Kemudian kita tekan new notebook, maksudnya kita nak mula lah tu. Nanti saya tunjukkan sekejap lagi. Kemudian dalam satu notebook tu kita boleh buat section. Sub kepada tajuk. Kemudian akhir sekali adalah page. Mungkin dalam satu section tu ada beberapa page. Okay, ni contoh-contoh antara muka untuk OneNote lah. Okay, yang dikatakan new notebook ni dia tengok pada version lah. Dia tengok pada version. Kalau saya ni 2016, kita ambil sama ada daripada file, kita macam buat new document, dia macam Word juga. Kita cari new document, kalau sini new notebook. Okay. Okay, ni adalah merupakan notebook yang telah dibuat lah tu. Okay, yang telah dibuat. Lepas tu di sini akan ada section. Contoh yang ni Gmail kan. Gmail ni dia ada section dia. Dia ada section alumni. Jadi kita boleh buat dia punya macam subfolder lah. Kalau kita buat folder, subfolder macam tu. Okay. Jadi untuk staff pun boleh guna untuk letakkan minit mesyuarat ataupun dan sebagainya, nak letak resipi, macam kita punya pengurusan je sebenarnya, pengurusan folder. Okay, lepas tu daripada sini, daripada section ni kita boleh pergi pada pages dia lah. Kita boleh addkan berapa banyak kita nak. Okay, dia macam juga dengan Jamboard, dia ada menu. Menu dia lebih kurang dia dengan Word dan juga PowerPoint. Ya, dia ada satu yang pentingnya untuk fungsi utama OneNote ni adalah fungsi insert. Dalam insert ni nanti kita boleh insert gambar dan sebagainya lah, video, link. Okay. Lepas tu dia ada pula menu draw, kemudian dia ada review dan juga dia ada view. Okay, jadi kita pergi pada aktiviti.
Okey, inilah sebenarnya antara muka untuk OneNote. Jadi dia macam kalau kita lihat sekali imbas, dia seperti macam Word lah. Kan? Cuma dia lebih banyak lagi function dia lah berbanding dengan Word. Okey, jadi saya start dengan bagaimana kita nak mula. Okey, di sini adalah list-list yang kita guna untuk notebook. Kalau kita buka satu folder, dia akan berada di sini. Ini adalah kalau guna yang 2016, kalau yang guna yang lain, yang Windows 10 tu dia lain sikit, tapi paparan dia lain. Function dia lebih kurang sama. Okey, jadi bagaimana kita nak mula? Okey, sama ada nak tekan bawah ni pun boleh ataupun kita pergi pada file. Lepas tu macam buat untuk okey, kita nak buat contoh tajuk apa ni? Contoh apa? Contoh belajar sains. Okey, jadi dia keluarlah satu notebook, macam satu notebook ni macam satu naskah lah, lebih kurang macam tu lah kita imagine, tapi dia dalam bentuk digital. Okey, dalam ni kita nak buat apa dalam sub dia. Jadi kita add di sini lah, ni section dia, katalah kat sini kita nak apa? Definisi contoh lah. Lepas tu di sini katalah kita nak letak gambar. Video. Okey, jadi kita boleh buat seberapa banyak section yang kita nak, sebab itulah dia kelebihan dia tu, dia lagi besar, dia lagi banyak benda yang kita buat. Lepas tu di tepi ni adalah merupakan page untuk setiap section ni. Okay. Okey, sebelum pada tu, apabila kita dah ada paparan, mesti kita perlukan alat. Jadi alat dia berada di belah atas ni. Jadi kalau sekiranya kita hanya nak insert gambar, nak insert video, kita tekan insert je lah. Ataupun kalau kita nak insert file print out. Maksudnya kalau kita ada nota, kalau di sekolah dia cikgu-cikgu lebih suka guna buku teks. Jadi dia tekan bahagian ni. File print out ni cari. Tapi kalau saya tekan ni jadi lama sebab dia akan tukar kepada image. Jadi saya tunjukkan ni lah, contoh kalau kita nak ambil dalam bentuk PDF, dia mesti dalam PDF lah. Lepas tu kita insert. Bila kita insert tu nanti, maknanya dia akan keluar page tu jadi macam gambar sekeping-sekeping. Okay. Lepas tu kalau kita tak nak dari segi kita bagi file, kita boleh buat ni gambar sekeping kalau print out. Kalau file attachment, dia masuk sekeping, dia masuk satu file lah. Ni cepat sikit dia pergi. Jadi kita boleh buka sini lah, sambil kita ngajar kita boleh buka sini. Dia pergi kepada file ni. Okay, lepas tu katalah kita nak okay, saya nak bagi tahu dia punya menu dulu dah. Okay, kita juga boleh masukkan Excel. Katalah kita nak buat kajian ke apa, kita boleh masukkan Excel sini. Dia punya jadual dia, data. Direct je. Okay, ataupun kalau kita nak masukkan picture. Okay, kalau picture, dia ada dua jenis. Picture yang kita dah ada dalam komputer, ataupun satu lagi kita ambil dalam online lah. Kalau nak senang kita ambil yang online. Okay, dia macam Canva dan sebagainya lah. Okay, kita boleh pilih gambar yang kita nak. Kita insert. Okay. Jadi senang, maknanya benda tu berlaku dengan cepat. Jadi
Ni untuk gambar. Kalau untuk video pula kita tekan untuk video dia tak pergi direct, kita perlu tahu dia punya address dia. Okay. Jadi kalau kita nak tekan video, kita kena cari dulu address. Maknanya kena buka internet dulu. Okay, kita cari, katalah kita nak cari photosynthesis tadi kan. Okay, ambil video. Contoh. Okay, jadi kita oops. Sekejap. Ni iklan ni. Okay, kita ambil ni. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Okay, kita letak di sini. Fotosintesis. Lepas tu, okay. Tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Okay. Jadi ni untuk masukkan video. Jadi kita boleh buat masukkan dalam dia punya page section dia lah untuk video ni. Saya tunjukkan cara je lah. Okay, untuk link. Link ni dia macam untuk PowerPoint. Dia macam link sesama dia ataupun kita dalam notebook ni kita nak link ke mana-mana. Kita tekan gitu je lah. Okay. Lepas tu di sini juga kita boleh, kalau lah kita mengajar ataupun kita nak buat presentation, cara untuk buat presentation, jadi kita boleh record. Tekan je record. Okay. Ni dia sedang record lah ni. Okay, cakap lah. Tekan je record. Okay. Okay, lepas tu insert tadi. Okay, kalau video pun sama juga. Video dia oh, saya tak boleh. Laptop saya yang sebab saya guna kamera luar. Okay, ni nak masukkan date, masuk time macam biasa saya rasa yang ni. Okay, satu lagi kelebihan yang ni adalah untuk matematik. Contohlah buat matematik sini. Untuk formula matematik. Okay, dia dah ada sediakan ni kat sini formula-formula. Okay, kita masukkan je. Jadi yang ni terjawab lah dalam Jamboard hari tu. Ada cikgu yang tanya kan bagaimana nak masukkan formula matematik. Jadi kita gunakan OneNote ni lah. Okay, kemudian senyap belakang. Draw. Menu yang kedua penting adalah draw. Okay, draw ni seperti tadi macam Jamboard tadi juga. Ni adalah mata-mata pen dia lah. Lepas ni highlighter. Okay. Okay, kalau kita guna pen lebih baik lah. Sini saya guna saya guna mouse kat jawab ni. Jadi kita boleh macam Jamboard juga. Lebih kurang. Okay, kita boleh highlightkan dia. Okay. Ataupun satu lagi kelebihan dia adalah katalah dalam formula tadi tidak ada yang awak nak buat formula. Awak boleh tulis dulu formula, lepas tu dia akan jadi bertaip. Okey, bertaip ni macam mana kita buat gini. Lepas tu kita pergi ke into math. Ini untuk cikgu pensyarah-pensyarah matematik ataupun cikgu-cikgu matematik. Dia jadilah. Mungkin kalau salah tu kita boleh betulkan lah MX. Okay, ni untuk matematik. Lepas tu okay, untuk review. Okay, untuk review apa yang menarik di sini saya lihat adalah translate. Dia ke bahasa Arab pun boleh translate tu. Contoh katalah saya buat nak
ditranslate. Okey, tulis dulu deh. Okey, kita highlightkan dia. Lepas tu kita pergi kepada okey, kita pilih ni sebab Malay tak ada. Katalah kita buat Hindun lah. Kita nak pergi kepada Arab. Dia dah ada dah ismi tu. Jadi kita boleh translate lah. Maknanya benda ni dia banyak function lah OneNote ni. Okey, kemudian view pula. Untuk view yang macam tadi kita boleh besarkan zoom in zoom out ni. Lepas tu nak ubah paper size, ni macam view dia lah. Saya rasa tu dah yang asas yang kita perlu tahu. Okay. Okay, ni contoh-contoh kalau yang dah buat. Contoh-contoh lah ni. Video, artikel, kita boleh masukkan. Banyak lagi tak buat ni, baru belajar . Okey, tak apa, disebabkan kamu semua hari ni tak ada aktiviti, kita teruskan dengan aktiviti lah, boleh? Kita ada 12 minit lagi. Jadi aktiviti dia adalah dalam masa yang singkat ni, menggunakan OneNote tadi, cuba bina satu nota yang ringkas saja. Nota digital yang kreatif, lepas tu snap dan muat naik hasil kerja dekat sini. 5 minit, boleh? Boleh ke? Buat je lah apa-apa tajuk, tema. Menggunakan OneNote. Ke saya cakap seorang tu. Okey, bagi masa 5 minit. Cuba buat. Pelajar ada lagi tak? Boleh cuba buat nota menggunakan OneNote, gunakan function-function dan tools yang ada dan muat naik muat naik. Snap dan muat naik hasil kerja. Snap dan muat naik. Okey, kita bagi masa lah 10 minit. Ambil masa juga dia nak buat kan, dia buat dulu. Okey, siapa yang buat nanti 2 orang yang terbaik saya akan bagi hadiah ni. Okey, kita tunggu. Cuba buat pelbagai tema, tak kisah. Dalam subjek masing-masing tu, skeping dia, buat skeping dia.
Ada orang buat ke tak ada ni? Ada tak yang sedang mencuba tu? Bagi respon sikit. Okey, ada tu nampak. Ada. Nanti siapa hantar paling cepat, dua tu akan dapat hadiah tu. Okey. 20 minit lagi masa kita ada ni dalam 2 minit lagi. Kita bagi tau. 2 minit lagi kita bagi. 2 minit lebih. Ada dah tu daripada siapa tu? Okey. Nanti nama kita bagi, nak tanya kemudian dah. Siapa NM ni? Cuba masukkan image pula. Kita dah ada satu pemenang tu. Automatik siapa paling cepat dia dapat. Boleh gunakan untuk dalam kelas ni, untuk subjek-subjek. Buat organize folder, selalu buat dalam folder kan. Pindahkan dalam OneNote. RM25 orang ni yang join. Seorang je ke yang hantar ni? Okey, seorang je lah pemenang ya. Yang lain tak hantar ni. Kenapa Adam tak dapat masuk 25 orang? Oh, dia maksimum 25. Tak apa, Adam letak dekat dekat chat. Ya, dia memang limit 25, lupa. Adam letak dekat chat. Dekat chat tak boleh juga. WhatsApp lah, WhatsApp. Ada WhatsApp. Okey, kira cukup Yang dapat uploadnya seorang je. Okey, saya rasa itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Bunyi desk saya kat mana? Tak tahu. Ayah. Okey. Terima kasih kepada panel kita yang terakhir pada hari ini. Hajar Rashidah binti Mat atas perkongsian tentang OneNote sebentar tadi. Okey, sebenarnya setiap aplikasi yang dikongsikan pada hari ini, setiap aplikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi para peserta dan siswa-siswi pendidik sekalian,
perlu bijak dan pandai, explore sendiri, cuba sendiri, alami sendiri, dapatkan pengalaman dan gabungkan beberapa aplikasi yang dah dipelajari untuk hasilkan suatu bahan bantu mengajar ataupun nota atau PDP lah, PDP yang menarik dan interaktif. Okey, jadi kita sudah sampai ke penghujung program. Saya mewakili pihak penganjur iaitu Sektor Kecemerlangan Pelajar, Jabatan Kecemerlangan Akademik dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua panel dan pihak yang terlibat dalam program perkongsian kita pada hari ini, sama ada secara langsung ataupun tidak. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga kepada semua peserta, pensyarah dan terutamanya siswa-siswi pendidik yang setia hingga ke akhir program. Jadi saya harap perkongsian slot RPG KSN Learning Festival siri 3 ini dapat memberi input yang bermakna kepada semua peserta, terutamanya dalam mendepani era teknologi yang sentiasa berevolusi dan dalam situasi pembelajaran online pada hari ini. Jadi kita jangan lupa, saya ingatkan kepada semua, jangan lupa isi link kehadiran yang telah disediakan, link kehadiran peserta, pelajar dan juga link kehadiran SPL KPM bagi pensyarah dan staf. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita akhiri dan kita tutup majlis ilmu kita, program ilmiah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. MN tadi siapa Hubungi Kak Amni. Okey, siapa yang tadi upload tadi boleh kontak MN tadi. untuk dapat hadiah, tuntut hadiah daripada Hajar Roshidah.